Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah Dr. Chung Weng Wai. Saya Nur Izzah Minti Rosli akan membentangkan jawapan bagi tugasan individu yang telah saya siapkan. Pertama, saya sebagai pengurus pemasaran untuk sebuah menara pejabat yang baru dilancarkan akan membentangkan rangka strategi segmentasi pasaran, sasaran dan kedudukan bagi bangunan pejabat Grade A yang dilengkapi dengan ciri-ciri bangunan hijau dan diiktiraf oleh Prestasi Standard Cyber Malaysia. Kedua, saya akan menerangkan pelaksanaan campuran pemasaran 7P dalam syarikat pemaju gabungan LAN untuk memajukan daya saing pemasaran mereka. Menara pejabat Grade A corporate ini terletak di Segitiga Emas, Kuala Lumpur di kawasan KLCC. Ia terletak di sepanjang Jalan Bukit Bintang yang meriah dan berdekatan dengan Menara Yayasan Tun Razak. Selanjutnya, menara ini direka bagi GBI Gold Accreditation untuk penggunaan tenaga, air dan sumber yang cekap. Ini dapat mengurangkan kos pengurusan tenaga bagi pemilik bangunan dari asas 2 juta setahun kepada kos operasi RM500,000 setahun. Selain itu, menara ini juga diiktiraf oleh Prestasi Standard Cyber Malaysia kerana telah memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk memenuhi visi MSC Malaysia. Syarikat ini berhak atas insentif, kelebihan dan hak istimewa yang dikenal sebagai Bill of Guarantees. Terdapat 3 bahagian strategi pemasaran yang perlu dilakukan oleh syarikat, iaitu segmentasi pasaran, penyasaran pasaran dan kedudukan pasaran. Segmentasi pasaran bermaksud aktiviti organisasi membahagikan sesuatu pasaran yang luas dan berbeza kepada pasaran atau kumpulan yang lebih kecil. Terdapat 4 jenis segmentasi yang boleh dilakukan, iaitu geografi, demografi, psikografi dan gelagat pengguna. Pertama, segmentasi menggunakan asas geografi merupakan satu kaedah di mana ia membahagikan pasaran kepada unit atau kumpulan geografi yang berbeza berdasarkan lokasi. Seterusnya, bangunan pejabat Grade A tersebut terletak di Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur dan turut mendapat pengiktirafan status MSC Malaysia Cyber Centre sebagai lokasi yang menawarkan infrastruktur bertaraf antarabangsa dan persekitaran perniagaan yang kondusif untuk perkembangan industri teknologi dan maklumat ICT tempatan. Hal ini pastinya menjadi kelebihan kepada syarikat dalam memasarkan bangunan ini kepada segmen pemilik perniagaan yang mementingkan kualiti tapak pejabat. Selain itu, menara ini dikelilingi barisan pusat perniagaan dan komersial serta menjadi mercu tanda Bandaraya Kuala Lumpur. Oleh itu, lokasi menara ini sangat strategik bagi klien-kliennya dalam menempah nama di kawasan yang sememangnya terkenal di Malaysia. Kita beralih ke seterusnya, iaitu asas demografi. Ia boleh membahagikan pasaran kepada kumpulan-kumpulan dengan menggunakan pemboleh ubah seperti yang dinyatakan. Dengan menggunakan asas ini, syarikat boleh menganalisis data bagi penempatan dan jenis pekerjaan populasi di kawasan tersebut. Dengan cara ini, lebih mudah untuk melihat trend pekerjaan yang tinggi berserta pendapatan yang diperoleh. Ketiga ialah segmentasi berasaskan psikografi. Untuk gaya hidup yang berteknologi tinggi, syarikat boleh mempromosikan lagi kelebihan menaranya sebagai sebuah bangunan yang mempunyai banyak kebaikan dari segi teknologi kerana telah diiktiraf sebagai bangunan MSC kepada pemilik-pemilik syarikat ICT seperti Terato Tech Sendirian Berhad dan Gates IT Solution. Untuk poin kedua, syarikat boleh menjadikan pemilik-pemilik sektor perniagaan ini sebagai sasaran awal kemudian dapat menarik lebih ramai lagi klien yang mementingkan bangunan sebelengkap iaitu all-in-one building. Segmen yang terakhir ialah berasaskan gelagat pengguna. Melalui asas gelagat ini, ia boleh membahagikan pasaran kepada kumpulan berdasarkan pengetahuan, sikap dan tindak balas pembeli. Misalnya, masyarakat bandar yang sering menghadapi tekanan ketika jalan raya sesak mendorong mereka untuk menaiki pengangkutan awam. Situasi ini menggalakkan pemilikan pejabat yang hampir dengan pengangkutan awam. Peringkat seterusnya ialah penyasaran pasaran. Syarikat dinasihatkan untuk membuat pasaran tertumpu iaitu memilih beberapa segmen sebagai pilihan sasaran. Segmen-segmen yang dinyatakan dalam slide mempunyai kelebihan seperti mereka mempunyai modal yang tinggi dan selalunya lebih bersedia dengan harga yang ditawarkan. Selain itu, kumpulan ini juga selalunya mempunyai kelas sosial yang tersendiri di mana secara tidak langsung akan menaikkan imej bangunan pejabat Grade A tersebut. Peringkat terakhir ialah kedudukan pasaran. Kedudukan berfungsi difokuskan pada aspek produk atau perkhidmatan yang dapat memenuhi keperluan atau keinginan pengguna. Menara ini turut membuka ruang sewa bagi apa-apa acara tertutup atau seminar yang ingin dilakukan dalam menara tersebut. Penthouse di tingkat 25 dan 26 menawarkan pemandangan 360 darjah langit Kuala Lumpur tanpa gangguan dan sangat baik untuk pelancaran produk yang berprestij. Selain itu,
Kedudukan bersimbolik didasarkan kepada ciri-ciri pejabat yang meyakinkan pelanggan. Menara ini adalah bangunan pejabat grade A di mana ia bersaing dengan syarikat-syarikat lain yang turut mempunyai imej yang baik di sekelilingnya. Seterusnya, kita beralih kepada pembentangan kedua, iaitu pelaksanaan campuran pasaran 7P di dalam syarikat pemaju Gamuda Land. Gamuda Land adalah bahagian pembangunan harta tanah Gamuda Berhad. Ditubuhkan pada tahun 1995, Gamuda Land telah dan sedang membangunkan 7 bandar di Malaysia dan juga di Vietnam, Australia dan Singapura. Antara projek-projek perumahan Gamuda Land ialah Kota Kemuning Shah Alam, Bandar Botanik Klang, Valencia di Sungai Buloh, Horizon Hills di Iskandar Puteri Johor dan juga Jet Hills di Kajang. Maksud campuran pemasaran ialah satu set elemen-elemen pemasaran yang boleh dikawal dan berstrategi di mana setiap firma menggabungkannya untuk menghasilkan maklum balas yang dikehendaki di dalam pasaran sasaran. Terdapat 7 elemen campuran pemasaran yang efektif dilakukan oleh kebanyakan firma. Elemen-elemen tersebut ialah product, price, place, promotion, physical evidence, people and process. Bagi elemen pertama iaitu produk, Gamuda Land sentiasa merancang setiap projeknya dengan teliti dan menyatukan kehendak pengguna supaya menjadi lebih baik. Misalnya, projek perumahan Gamuda Gardens. Ia terletak di hujung utara Kuala Lumpur, berjarak hanya 5 minit pemanduan dari persimpangan Lebuh Raya Guthrie, Lata dan Utara Selatan. Secara keseluruhannya, ia disusun di sekitar dataran bandar yang terletak di tepi tasik yang indah, memberikan warga kota rasa ketenangan walaupun dalam kawasan bandar. Mereka merancang sebuah tempat di mana bandar dan tempat tinggal yang harmoni. Elemen kedua ialah harga atau price. Faktor harga turut menjadi kepentingan sebahagian besar pengguna dalam apa jua sektor pasaran. Gamuda Land mempunyai banyak projek perumahan, oleh itu setiap projek mempunyai objektif dan target pelanggannya tersendiri. Sebagai contoh, perumahan Danaria Gamuda Gardens iaitu sebuah perumahan di bawah konsep Rumah Selangorku. Pembangunan perumahan ini menawarkan harga mampu milik iaitu RM180,000 sehingga RM220,000. Target pelanggan bagi perumahan ini ialah mereka yang berpendapatan sederhana untuk memiliki rumah yang selesa dan menepati citarasa. Kemudian, perumahan di Kundang Estate Sungai Buloh dan di 25 Kota Kemuning mempunyai anggaran harga RM850,000 sehingga RM2 juta. Perumahan ini mempunyai persekitaran yang mampan bagi mengimbangi aspek komuniti, rekreasi dan landscape. Justru itu, harga yang ditawarkan adalah lebih tinggi setanding dengan kualiti perumahannya. Elemen ketiga ialah lokasi atau place. Seperti firma lain, Gamuda Land mempunyai bangunan pejabat serta galeri jualannya sendiri sebagai saluran perniagaan. Namun yang paling unik serta bertaraf antarabangsa adalah apabila Gamuda Land mengambil inisiatif untuk melancarkan galeri jualan inovatif digital dikenali Gamuda Land Virtual Experience Gallery. Matlamat utama pengenalan galeri ini adalah untuk mewujudkan ruang mendekati pelanggan tanpa perlu berada di tapak projek. Oleh kerana situasi pandemik sekarang yang menyukarkan pergerakan banyak pihak. Kita beralih ke elemen yang keempat iaitu promosi. Antara projek Gamuda Land yang terkenal ialah Gamuda Cove, iaitu sebuah pembandaran baru terletak di Lembah Klang Selatan. Semasa projek dijalankan, Gamuda Land telah mendirikan beberapa paparan LED yang paling besar di Malaysia. Ia terletak di sepanjang Lebuh Raya Gamuda Elite di mana jajaran tersebut menampung lalu lintas yang tinggi menjadikan ia lokasi yang paling sesuai untuk menarik pandangan pengguna Lebuh Raya. Seterusnya, promosi kedua dan ketiga adalah bagi menggalakkan pelanggan untuk mencuba inovasi terbaru pembelian secara atas talian syarikat tersebut. Elemen kelima ialah bukti fizikal. Antara yang dilakukan oleh syarikat ialah membina identitinya sendiri yang unik. Mempunyai sebuah bangunan pejabat bersebelahan Lebuh Raya memudahkan pelanggan mengenalinya. Seterusnya, papan tanda Gamuda Gardens yang boleh dilihat ketika melalui Lebuh Raya Utara Selatan di Rawang, Selangor. Papan tanda tersebut didirikan bagi menunjukkan salah satu projek Gamuda Land yang terdapat di Rawang. Selain itu, Gamuda Land turut mempunyai media sosial tersendiri. Medium ini sangat baik bagi mendedahkan masyarakat dengan Gamuda Land. Selain pengiklanan, pelbagai perkongsian lain boleh dibuat bagi mewujudkan sebuah perhubungan antara pelanggan dan pemaju.
Keenam ialah sumber manusia. Terdapat beberapa nilai yang diterapkan oleh syarikat Gamuda kepada pekerja-pekerjanya. Pertama, walk the talk, yang membawa maksud orang yang berintegriti ialah orang yang bercakap perkara yang bernas dan dapat menyampaikan apa yang dijanjikan secara konsisten. Kedua, adopt open, honest communication, iaitu seseorang yang mampu mempengaruhi atau memberi kesan positif kepada rakan sekerjanya. Dan seterusnya Gamuda Land bagi meningkatkan kemahiran dan ilmu para pekerjanya. Gamuda Land turut memperkenalkan Pusat Pembelajaran Gamuda dan Unit Pembangunan Kerjaya CDU. Peluang kerja yang ditawarkan dirancang khusus untuk mereka yang terlibat secara langsung dengan Gamuda. Kaedah ini digunakan bagi memastikan tenaga kerja yang diambil adalah calon yang benar-benar layak dan akan menjadi aset besar syarikat. Elemen yang terakhir ialah proses. Langkah-langkah yang diambil di dalam proses ini adalah bertujuan memahami mekanisme pengguna serta pengalaman pelanggan, bermula dari bagaimana mereka mengetahui tentang kewujudan produk sehinggalah keputusan pembelian dilakukan. Ia penting dalam memastikan keberkesanan strategi dalam setiap kempen pemasaran syarikat. Apa yang saya dapat simpulkan berdasarkan tugasan ini ialah setiap strategi yang dibentangkan mungkin memiliki banyak variasi dan akan menuntut pemahaman yang baik tentang keperluan pengguna untuk setiap jenis produk. Selain itu, beberapa strategi seperti kualiti dan reka bentuk memerlukan integrate marketing communication supaya konsisten mempromosikan projek, jenama pemaju dan meningkatkan publicity. Persaingan yang semakin meningkat di pasaran harta tanah menuntut para pemaju untuk terus melakukan peningkatan dan strategi pemasaran terkini. Sekian daripada saya, terima kasih.